Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita tengok tajuk nisbah dan graf fungsi trigonometri. Bila nampak je perkataan trigonometri, confirm dalam kepala kita dah terbayang. Mesti dia ada kaitan dengan sin, mesti ada kaitan dengan cos, mesti ada kaitan dengan tangent, tan. Dan juga dia mesti ada kaitan dengan teorem Pythagoras. Nama Pythagoras ni daripada kecil lagi kita dengar kan, Pythagoras. Dia mesti ada kaitan dengan segitiga. Segitiga bersudut tepat 90 darjah. Yang pertama kita tengok bulatan unit. Bulatan unit. Perhatikan. Pernah jumpa ni? Pernah kan? Kalau diberi satu bulatan unit dan ada dinyatakan koordinat kat situ. Koordinat situ. Pada graf ke apa ke, ada koordinat kan? Koordinat mesti dalam bentuk X dan Y. Bagi satu bulatan, koordinat X itu adalah merujuk kepada cos theta. Dan koordinat Y pula, dia merujuk kepada sin theta. Theta tu apa? Theta tu adalah sudut. Theta tu adalah sudut. Merujuk pada gambar raja tu sudut. Ini koordinat Y. Y kita kan, dia memotong paksi Y. Yang ke bawah ni, dia memotong paksi X. Itu adalah koordinat X. Kaitkan. Kalau koordinat Y, dia merujuk kepada sin. Kalau koordinat X, dia merujuk kepada cos. Dan tangent. Sorry, ni kesilapan, typo. Dan tangent. Tangent theta adalah koordinat Y per koordinat X. Ini merujuk kepada dia punya kecerunan. Perhatikan. Perhatikan, dia mesti ada bentuk segitiga kan? Segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Dan ada dia punya sudutnya. Itu adalah bulatan unit. Daripada bulatan unit, kita pindah kepada tanda nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Perhatikan. Katakan saya buat satu bulatan. Start daripada paksi X sampailah kepada paksi X yang seterusnya. Sudut 360 menjadi satu bulatan. Kita bahagikan kepada 4 sukuan. 4 sukuan. Sukuan yang pertama adalah daripada 0 darjah sampai 90 darjah. Sudutnya berada di antara 0 sampai 90 darjah. Sukuan yang pertama, sukulah 90 darjah. Dan sukuan yang kedua, sudutnya daripada 90 darjah sampai kepada 180 darjah. Seterusnya, sukuan yang ketiga pula, sudutnya daripada 180 darjah sampai kepada 270 darjah. Dan suku keempat seterusnya lah. Mestilah sudutnya daripada 270 sampailah kepada 360 darjah. Komplit satu bulatan. Dalam sukuan 1, kesemua nilai sin, cos dan theta
bernilai positif. Okey, ingat. Dalam sukuan yang pertama, semua sin, cos, theta, sin, cos dan juga tangent adalah bernilai positif. Okey, dan dalam sukuan kedua pula, hanya sin yang positif. Cos dan tangent bernilai negatif. Okey, dalam sukuan yang ketiga, hanya tangent yang positif. Okey, hanya tangent yang positif. Sin dan cos adalah negatif. Sin dan cos bernilai negatif. Dan seterusnya, begitulah seterusnya. Dalam sukuan yang keempat, hanya nilai cos yang positif. Sin dan tangent bernilai negatif. Okey, nanti kita akan tengok macam mana, apa kaitannya dengan soalan. Nanti kita akan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tanda nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okey, daripada tanda nilai sin theta, kita pindah kepada sudut rujukan sepadan. Okey, yang ni perhatikan betul-betul. Okey, tengok yang pertama. Tengok contoh yang pertama kat situ. Tengok gambar rajah yang pertama situ. Okey, saya bulatkan sikit. Okey, ada paksi X, ada paksi Y, ada theta dan ada alpha. Katakan kita ambil alpha tu sebagai sudut sepadan. Okey, alpha tu kita ambil sebagai sudut sepadan. Okey, perhatikan. Dalam sukuan, okey, ni sukuan yang pertama. Okey, bila dia sampai sana, dia dah sampai kepada sukuan yang kedua. Okey, dia berada di sukuan yang kedua. Theta diberi sampai satu garisan kat situ. Okey, dan yang ni adalah sudut sepadan. Okey, kita wakilkan sebagai alpha katakan. Okey, kalau dia nak sudut sepadan, okey, alpha kita ataupun sudut sepadan adalah 180 darjah. Okey, satu garis lurus, tolakkan dengan sudut yang diberi itu. Okey, cuba perhatikan apa kaitan tadi. Okey, kalau pada sukuan yang kedua, nilai sin adalah positif. Okey, kalau dia nak sin theta, okey, dia sama dengan sin alpha, positif. Okey, nilainya adalah positif. Kalau dia nak cos theta, nilainya sama dengan negatif cos alpha. Kenapa negatif? Okey, perhatikan, ingat balik yang saya beritahu tadi. Kalau di sukuan yang kedua, hanya sin yang positif. Yang lain, cos dan tangent, kesemuanya adalah negatif. Sebab itulah, kalau dia nak tangent, nilainya adalah negatif. Okey, satu saja yang positif. Yang dua-dua ni adalah negatif. Okey, boleh faham? Okey, begitulah. Cuba tengok contoh sebelah dia tu. Sebelah dia tu. Okey, sebelah ni saya buat dalam bentuk empat segi tu. Okey, nampak sebelah tu. Okey, sudutnya adalah daripada paksi X sampailah kepada satu garisan theta. Dia dah masuk sukuan yang ke-3. Nampak kan? Sukuan yang ke-3. Okey, sukuan 1, sukuan 2 dan sukuan ke-3. Sampai ke sukuan yang ke-3. Sukuan ke-3 kita tahu sudutnya adalah daripada
180 sampai 270. Okey, dalam sukuan yang kedua, okey, perhatikan. Ini adalah alfa dia, yang kecil tu. Ni alfa dia. Okey, sudut tu yang kita nak. Itu adalah rujukan sudut sepadan dia. Okey, so sudut sepadan tu, kat situ awak tengok, theta, sudut yang diberi, tolakkan dengan satu garis lurus ke atas dulu. Garis lurus mestilah 180 darjah. Dan kita akan dapatlah nilai alfa. Okey, perhatikan kalau dia nak sin theta, dia beri, okey, dan dia akan sama dengan negatif sin alfa. Kenapa negatif? Ingat balik kaitan dia. Okey, ini okey, kaitan dia. Perhatikan. Ini semua positif. Semua positif. Okey, saya ulang balik Yang ni hanya sin positif. Yang ni hanya tangent positif. Dan yang ni hanya cos positif. Okey, macam mana nak ingat? Okey, saya suka tengok kartun. Katakan saya buat sesuatu analog lah. Saya suka tengok kartun. Okey, S untuk semua, S untuk sin positif, T untuk tangent positif dan K untuk cos positif. Okey, dan kita sambung lagi. Kalau dia nak cos theta, pada sukuan yang ketiga, cosnya bernilai negatif. Kalau dia nak tangent theta, sudut yang sepadan dia adalah bernilai positif. Sebab sukuan yang ketiga, tangent bernilai positif. Okey, begitulah. Seterusnya, kalau yang ketiga tu awak tengok. Okey, sekarang ni dia dah berada di sukuan yang keempat. Okey, sukuan keempat kita tahu hanya nilai cos yang positif. Okey, hanya nilai cos yang positif. Perhatikan. Cos positif. Yang lain, sin dengan tangent bernilai negatif. Okey, dan alfanya satu bulatan besar tolakkan dengan sudut yang diberi. Okey, so alfa bersama dengan 360 satu bulatan tolakkan dengan sudut yang daripada paksi X sampai ke garisan tu. Okey, theta tu. Okey, itulah kaitan antara sudut rujukan yang sepadan. Okey, kita imbas sikit tentang rumus trigonometri. Okey, typo lagi, trigonometri. Okey, kaitan antara rumus trigonometri dan teorem Pythagoras. Okey, macam-macam ejaan keluar. Okey, Pythagoras. P-H-Y-T-A, Pythagoras. Okey, kalau Pythagoras tengok ni, nama dia rubah macam-macam ni. Marah dia kan. Okey, teorem Pythagoras. Okey, ada segitiga bersudut tegak. Okey, sisi yang panjang adalah hypotenuse. Kita wakilkan sebagai H, hypotenuse. Okey, ini adalah sudut dia. Okey, sisi yang setentang dengan sudut tu, setentang dengan sudut, kita panggil sebagai tentang. Kita wakilkan sebagai T. Okey, yang sebelah sudut tu, yang sebelah dia tu, sisi yang sebelah tu, kita namakan sebagai sebelah. Kita wakilkan sebagai S. Okey, daripada situ, kita akan wujudkan. Okey, kalau sin
bersama dengan sin theta bersama dengan T per H, tentang per hypotenuse. Okey, kalau cos theta dia bersama dengan sebelah per hypotenuse. Dan kalau tangent theta dia bersama dengan tentang per sebelah. Okey, siapa yang guna medium bahasa Inggeris, okey, English, dia guna SOHCAHTOA kan, SOHCAHTOA. Okey, H tetap sama. Tentang opposite O. Yang sebelah dia guna adjacent A. Okey, sama je. SOHCAHTOA. Sin. Soh. Cos. Kah. Toa. Okey, boleh guna. Siapa nak guna yang SOHCAHTOA, guna. Siapa yang guna STH, KSH, TS pun boleh guna. Okey, siapa yang guna versi Melayu, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut selalu. Okey, yang guna bahasa Inggeris, SOHCAHTOA. Okey, itu teorem Pythagoras. Okey, dalam sisi-sisi dia, kalau pengiraan dia, inilah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. A tu yang panjang tu hypotenuse. Okey, kalau kita nak hypotenuse, sisi yang B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Okey, itu teorem Pythagoras. Ejaan sekali lagi. Okey, PHY. Pythagoras. Okey, ini adalah. Okey, cuba ingat balik. Macam mana teorem Pythagoras? Okey, ingat balik. Dah lama awak tinggalkan ni. Okey, imbas kembali. Rumus trigonometri dan teorem Pythagoras. Okey, dan daripada sudut-sudut, daripada sudut 0 sampailah 360 tu, ada sudut-sudut khusus yang khas untuk sin, cos dan tangent. Nilai-nilainya khas. Sudutnya khas dan nilainya adalah khas untuk sin, cos dan tangent. Okey, kalau awak boleh hafal, hafal lah. Okey. Kalau tengok, okey, yang khas yang biasa kalau 0 darjah. Okey, tengok, 0 darjah, sin adalah 0, cos theta adalah 1, tangent theta adalah 0. Okey, itu yang biasalah. Okey, yang biasa kita jumpa. Kalau sudut 90 darjah katakan, sin theta nilainya 1, cos theta nilainya 0, tangent theta adalah infinity. Kenapa infinity? Ada kaitannya nanti. Okey, sudut-sudut yang biasa. 0, 90 darjah, 180 darjah. Okey. Sin 0, sin theta 0, cos theta negatif 1, tangent theta 0 nilainya. Kalau tekan kalkulator sekarang, sin 180, apa nilainya? Tekanlah kalkulator. Cos 180, apa nilainya? Mesti negatif 1. Tangent 180 darjah, mesti nilainya 0. Okey, awak tekan kalkulator, tengok nilai-nilai dia. Okey, itu adalah merujuk kepada sudut khusus kepada sin, cos dan tangent. Okey, kau boleh hafal sikit. Okey, kita alih kepada bentuk graf. Okey, perhatikan. Bentuk graf. Okey, macam mana graf sin? Okey, awak tengok. Graf sin tu, dia macam gelombang kan. Dia macam gelombang. Tu graf sin. Ni graf sin. Graf cos macam mana? Okey, tu graf cos. Graf tangent macam mana? Okey, ni adalah graf tangent. Okey, bezakan antara ketiga-tiga bentuk tu. Graf sin, graf cos dan graf tangent.
Okey, dan nilai maksimum masing-masing, nilai minimum masing-masing. Okey, tengok dia meminta spasi X di mana? Tengok dia meminta spasi Y di mana? Okey, perhatikan. Kalau diberi Y sama dengan sin X, nilai maksimum adalah 1. Ke atas ni lah. Ni 1. Ke atas ni. Dan nilai minimum adalah negatif 1 yang bawah ni. 1 dengan negatif 1 je. Okey, dan dia meminta spasi X pada 0, 180 darjah dan juga pada 360 darjah. Dan dia meminta spasi Y. Okey, kat mana dia minta spasi Y? Kat mana? Pintasan Y dia mana? Okey, pada 0. Ada lagi tempat dia minta spasi Y? Tak ada kan? Hanya pada sudut 0 darjah sahaja. Okey, tengok graf cos X. Nilai maksimumnya berapa? 1 kan? Nilai minimumnya negatif 1. Negatif 1. Okey, di mana dia meminta spasi X? Pintasan spasi X adalah di 90 darjah dan 270 darjah. Okey, dan dia meminta spasi Y. Ni tempat dia potong spasi Y pada 1. Okey, tengok graf yang ketiga, tangent X. Okey, nilai maksimum. Ada tak nilai maksimum dia? Awak tengok graf dia menegak ke atas kan? Dia menegak ke atas. So, nilainya adalah infinity. Nilai minimum pula, dia turun dia ke bawah. Dia tak ada potong apa-apa. Dia turun terus turun. Negatif infinity. Okey, di mana dia mau potong spasi X? Tengok. Pada 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, di mana dia memotong spasi Y? Hanya di 0 darjah saja. Okey, itulah perbezaan antara ketiga-tiga graf sin X, Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tangent X. Okey, seterusnya cuba kita tengok soalan yang berkaitan dengan trigonometri ni. Okey, tengok contoh soalan yang pertama tu, 3 markah. Ini soalan tahap rendah lah kan. Dia tanya apa tu sin, apa tu cos, apa tu tangent. Okey, kita dah belajar tadi. Okey, cuba sama-sama. Okey, kalau sin kita tahu sin. Okey, saya guna analog. Saya takut hantu. Saya takut hantu, maknanya sin tentang per hypotenuse. Okey, cos. Okey, kalau saya hantu, maknanya cos sebelah per hypotenuse. Tangent, tak takut selalu. TTS. Okey, mudah. Soalan tahap paling rendah lah kan. Dia tanya apa tu sin, apa tu cos dan apa tu tangent. Okey. Naik lagi, up sikit lagi. Okey, cuba perhatikan. Okey, soalan nombor 2. Tentukan sukuan bagi setiap sudut yang berikut dan nyatakan sudut sepadannya. Okey, sudut sepadan cuba kita wakilkan sebagai alfa. Okey, saya wakil sebagai alfa. Okey, kita ambil yang contoh tu ya. Sudut 150 darjah. Okey, katakan saya buat. Okey, sudut 150 darjah. Mestilah dia berada di sukuan ke 2, right? 150 darjah. Okey, berada di sukuan ke 2.
apa sudut sepadannya? Okey, yang kita cari tu. Apakah sudut sepadannya? So, kalau di sekuar yang kedua, alfa bersama dengan 180 satu garis lurus tolakkan dengan 150 sudut yang diberi. So, kita dapat 30 darjah kan? Okey, so dia sama dengan sin 30 darjah. Ambil yang ni. So, sin 30 darjah. Okey, tu cara dia. Okey, tengok yang A. Tengok A macam mana? Okey, buat sikit. Okey, sudutnya 222. 222 dekat mana? Okey, 222. Mestilah lebih daripada 180 dan kurang daripada 270. Okey, katakan kat situ. Ini 222 darjah. Okey, mana alfanya? Mana sudut sepadannya? Sudut sepadannya adalah di sini. Okey, ni sudut sepadan. Okey, sukuan ke berapa dia ada tu? Sukuan ke 3. Okey, sukuan ke 3. Okey, macam mana nak cari alfa? Ataupun sudut sepadannya? Mestilah sudut yang diberi 222 tolakkan dengan sudut garis lurus tu 180 darjah. Berapa nilainya? So, nilainya adalah 42 kat situ. 42 darjah, right? Keisikan. Sudut sepadan adalah cos. Perhatikan. Pada sukuan ketiga, cos bernilai negatif ke positif? Ingat balik. Saya suka tengok kartun. Kalau sukuan ketiga, hanya tangent yang positif. Yang lain akan jadi negatif. Sebab tu kalau cos 222, sudut sepadannya akan jadi negatif. Cos, sudut tadilah yang kita tolak tadi. 42. Okey, faham semua? Okey, cuba B. Cuba kita buat B. Okey, kita lukis sikit. Okey, B 317 darjah 42 minit. Okey, 317 darjah 42 minit. Okey, dia mesti lebih daripada 270 dan kurang daripada 360. Okey, lebih 270, kurang daripada 360. Itu sudutnya. 317 darjah 42 minit. Okey, dan sudut sepadannya adalah alfa di situ. Okey, dia berada di sukuan ke? Sukuan ke-4. Okey, kalau sukuan ke-4, cos adalah positif. Okey, cosnya adalah positif. Ingat, sukuan ke-4, cos mesti positif. Okey, kalau kat sini, dia nak cos kan? Okey, sudut cos dia beri. So, sini nilainya adalah positif lah. Tapi, apakah nilai alfanya? Okey, nak cari alfa? Mestilah. Okey, satu bulatan 360 darjah. Tolakkan dengan 317 darjah
42 minit. Okey, tekan kalkulator masing-masing. Okey, dia berada di sukuan keempat. Okey, kalau kita tolak 360 darjah tolak 317 darjah 42 minit, kita akan dapat 42 darjah 18 minit. Jadi, jawapan dia cos 42 darjah 18 minit. Okey, teruskan lagi dengan soalan C. Okey, soalan C. Kita padamnya ni. Okey, satu lagi saya buat C. Saya tunjukkan satu lagi C. Yang D, E, F tu, awak semua buat sendirilah. Okey, ada X, ada Y. Okey, tangent 152 darjah 16 minit. 152. Mestilah dia berada lebih daripada 90 dan kurang daripada 180. So, saya buat kat sini lah. So, sudut kita adalah sampai situ je. 152 darjah 16 minit. Dan sudut sepadan kita adalah kat situ. Okey, alfa. So, cari alfa. So, alfa sama dengan okey, 180 darjah tolakkan dengan 152 darjah 16 minit. Okey, tolakkan. Okey, kita tolak, tekan kalkulator, dapat 27 darjah 44 minit. Okey, perhatikan dia berada di sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. Yang dia beri dia nak tangent. Okey, kalau sukuan kedua, tangent positif ke negatif? Okey, sukuan kedua, tangent adalah negatif. So, negatif tangent 27 darjah 44 minit. Okey, macam itulah cara untuk kita tentukan sukuan dan juga kita nyatakan sudut sepadannya. Okey, yang DEF. Okey, awak cuba sendiri ya. Untuk D, E, F. Okey, sila cuba di rumah masing-masing lah. Okey, boleh teruskan lagi? Okey, boleh kan? Okey, kita sambung lagi dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga, diberi cos theta bersama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Okey, perhatikan soalan tu. Tanpa menggunakan kalkulator. Nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, soalan macam ni perlu pengetahuan kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, perlu guna teorem Pythagoras dan juga trigonometri sin, cos dan theta. Okey, perhatikan. Okey, maklumat yang kita ada adalah cos theta bersama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Okey, saya buat segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga 90 darjah. Okey, saya ada sudut
Okey, saya ada H. Saya ada yang setentang T. Dan saya ada sisi yang sebelah S. Okey, maklumat yang kita ada, cos. Okey, kalau awak perhatikan, apakah maksud cos? Kalau saya hantu, okey, guna cos. Ini yang maklumat yang kita ada ni, cos. Kalau saya hantu. Okey, kalau saya hantu. So, maknanya kalau cos theta diberi 1 per punca kuasa 2, okey, cos kita tengok S per H. Kita samakan dengan S per H. S per H. Maknanya, yang S tu nilainya adalah 1 kan. Dan H-nya pula nilainya adalah punca kuasa 2. Ada satu lagi sisi yang kita tak tahu adalah T. Okey, yang ni kita kena guna teorem Pythagoras. Macam mana nak cari T? Okey. Nak cari T kan. So, T bersama dengan apa tu? Okey, mestilah hypotenuse tolakkan dengan yang sebelah tu kan. Hypotenuse kuasa 2 lah. Tolak 1 kuasa 2. Okey, cuba kira. Punca kuasa 2, 2. Kuasa 2, 2. Tolak 1, jadi 1. So, punca kuasa 2, 1 adalah 1 lah kan. Okey, so, T yang kita dapat adalah 1. Okey, dah dapat maklumat. Barulah kita boleh buat soalan. Okey, A. Denyak tangent theta. So, tangent theta, tangent, kita tahu tak takut selalu. T per S. So, T kita berapa? T kita yang kita kira tadi 1. S kita dah ada dah maklumat yang kita kira tadi 1. So, 1 per 1 nilainya adalah 1. Okey, boleh ikut? Okey, cuba perhatikan macam mana cara dia. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita transferkan ke segitiga. Okey, perhatikan segitiga yang saya buat tadi. Letakkan maklumat yang diberi. Okey, dah ada S dengan H. Cari satu lagi yang tak ada, T. Kita dah cari. Okey, kemudian kita jawab soalan yang berkaitan. Okey, tengok B. Dia nak sin theta. Sin apa sin? Sin theta. Apa sin? Saya takut hantu. T per H. Apa nilai T kita? 1. H kita apa nilai? Dah ada. Punca kuasa 2. 2. Itulah jawapan dia. 2 markah. Okey, boleh ikut. Senang je kan? Okey, senang je. Okey, kita padam. Kita sambung soalan yang keempat ya. Kita sambung soalan yang keempat. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Okey, dia beri tangent theta bersama dengan punca kuasa 2, 3. Okey, itu maklumat yang diberi. Okey, sama juga tanpa menggunakan kalkulator, nyatakan nilai bagi setiap yang berikut. Okey, soalan macam ni kita tackle dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, tangent.
Kita mulakan dengan tangent. Tangent theta. Okey, kalau tangent dia sama dengan apa? Okey, nak guna toa ke? Ataupun tak takut selalu. T per S. Okey, letak ni H. Yang setentang T, yang sebelah S. Okey, tangent T per S. Okey, T per S. Apa maklumat tangent yang diberi? Punca kuasa 2, 3. Bawah dia ada tak? Okey, seolah-olah adalah kan, per 1. So, kalau per 1, punca kuasa 2, 3 lah jawapan dia kan. Okey, maknanya kat sini ada dua maklumat yang diberi. T nilainya adalah punca kuasa 2, 3. Dan S nilainya adalah 1. Yang tak ada adalah H yang tak ada nilai. Kena cari. So, guna teorem Pythagoras, cari H. So, H bersama dengan punca kuasa 2. Okey, kita nak sisi yang panjang, kita tambahkan sisi yang pendek. So, punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Punca kuasa 2, 3 kuasa 2 adalah 3. 1 kuasa 2 adalah 1. So, 3 tambah 1, 4. Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. So, nilai H adalah bersama dengan 2. Okey, dah ada maklumat, barulah kita boleh jawab soalan tersebut. Okey, jadi kalau dia nak sin theta, okey, sin theta dia nak. Saya takut hantu. T per H. T kita punca kuasa 2, 3. H kita adalah 2. Okey, tu jawapan dia. Okey, yang B, cos theta. Kalau saya hantu. S per H. Okey, S kita 1. H kita 2. 1 per 2. Okey, mudah. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey, cuba kita buat soalan yang kelima. Tanpa menggunakan kalkulator, tentukan nilai sin, cos dan tangent bagi setiap yang berikut. Okey, sin 35. Oh, bukan sin saja. Sin, cos dan tangent. Sudutnya sama 35. Okey, tentukan di mana sudut 35. Bukan 35, 135. Okey, mestilah lebih daripada 90 dan kurang daripada 180. Buat satu line. Okey, so 135 ada kat situ. Okey, sudut tu 135. Bila dah lebih daripada 90 tu, kena guna pelengkap dia lah. Okey, cari pelengkap dia. Nak cari pelengkap, macam mana? So, alpha sama dengan satu line, 180. Tolakkan dengan 135 darjah. Okey, apa nilai dia? Tekan kalkulator. 180 tolak 135. Jawapannya adalah 45. 45 darjah. Okey, maknanya kalau sin 135, carilah pelengkap dia. Cari pelengkap dia di sekuan yang kedua. Ingat, kalau sekuan kedua, apa nilai yang positif? Okey. Saya suka tengok kartun. Maknanya sin yang positif.
sin positif, yang lain semua negatif. Okey, yang lain cos dengan tangent semua akan jadi negatif. Kat sini depan mesti ada negatif lah. Okey, sudutnya adalah 45. Okey, sekarang tanpa guna kalkulator kan, macam mana kita nak tahu sin 45 apa nilai dia, cos 45 apa nilai dia, tangent 45 apa nilai dia? Macam mana kita nak tahu Okey, yang ni lah kita guna apa? Nak guna apa saya nak tulis ni? Kita guna sudut khusus. Okey, sudut khusus. Ingat lagi sudut khusus? Sin 45 apa nilainya? Cos 45 apa nilainya? Tangent 45 apa nilainya? Okey, kita tengok balik sudut khusus. Mana sudut khusus? Kita cari. Tu dia. Nampak tak tu? Sudut khusus tu. 45 tadi kita dapat kan? Ni Okey. Nilai-nilai itulah yang kita masukkan sin, cos dan tangent. 1 per punca kuasa 22. Cos pun 1 per punca kuasa 22. Dan tangent nilainya adalah 1. Okey, kita balik pada ni. So, tadi apa dia? Okey, kalau sin ada 45 tadi kan? Okey, kalau sin dia akan jadi 1 per punca kuasa 2, 2. Kalau cos, dia negatif. Negatif 1 per punca kuasa 2, 2. Kalau tangent 45, 1 kan? Tapi negatif 1. Kayak gitu. Okey, kalau perhatikan, kalau 240, 315 dengan 210, semuanya sudut-sudut khusus. Okey, kau perhatikan, saya ambil 240 kan. Okey, cuba kita tengok sikit. Kalau 240, okey, dia mesti ada kat sini kan. Kurang daripada 270. Okay, ada kat situ. Okey, 240 darjah. Nak cari pelengkap dia kan, alfa. So, alfa dia mestilah 240 tolakkan dengan 180. Apa sudutnya? 240 tolak 180. Apa nilainya? 60. 60 darjah. Okey, tengok jadual sudut khusus. 60 darjah. Sini 60 darjah. Cuba ni tengok 315. Okey, kalau 315 kan, kita buat yang kecil lah. Okey, kalau 315. Okey, mestilah lebih daripada 270 dan kurang daripada 360. Okey, 315. Okey, sorry. Okey, 315 darjah. Yang pelengkapnya adalah kat sini. Sudut sepadan dia. Mestilah satu bulatan. Tolakkan dengan 315. Okey, apa sudutnya? 360 tolak dengan 315. 45 darjah. Okey, sudut-sudut yang khusus untuk dia sebenarnya. Okey, sama juga dengan 210. Sama. Semuanya adalah sudut khusus nanti. Okey, boleh buatlah sendiri nanti kat rumah. Okey, rasanya
cukup sampai di situ sesi kita untuk kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di sesi yang akan datang. Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya pada hari ini. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bye-bye.